Geografi KPM. Bunyi apa tu? Cikgu Fitri? Ya saya. Cikgu ke yang tiup benda tu? Ni bunyi ni datang dari nama alat dia, tertuang. Tertuang? Tertuang. Tertuang ni macam daripada tanduk je. Tanduk apa? Ni dibuat daripada tanduk kerbau. Tanduk kerbau. Puan tahu tak apa macam mana fungsi dia? Apa Tak fungsi dia? pastilah cikgu. Fungsi dia adalah untuk alat telekomunikasi masyarakat Melayu tradisional zaman dulu. Gunakan ni, tertuang ni untuk berkomunikasi. Berkomunikasi. Okey, kalau macam tu boleh tak Ifan nak cuba dulu? Boleh silakan. Kita cuba Okey. Kalau cikgu buat bunyi kuat, Ifan macam mana? Mungkin lagi kuat. Tak boleh pun cikgu? Tak bunyi tu, dia ada cara dia. Alah, kenapa tak boleh ni? Aduh, tak apa Ifan Kena cuba belajar, lagi. kena belajar Kena cara dia. belajar. Kena belajar. Okey cikgu, terima kasih. Hai semua, Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda bersama saya Irfan Syahmi di saluran Didik TV KPM. Untuk hari ini sebenarnya kita akan belajar berkenaan dengan mata pelajaran Geografi tingkatan 2 dengan tajuknya Telekomunikasi di Malaysia. Dan pastinya Ifan bawakan seorang guru yang banyak pengalamannya. Ifan persilakan Cikgu Muhammad Khairul Fitri Ahmad dari SMK Sulaiman Bentong Pahang. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Irfan? Saya lagi sihat sebab cikgu ada kat sebelah hari ini bersama Irfan terbaik. untuk slot geografi. Kita juga bersama dengan seorang jurubahasa isyarat. Irfan persilakan Cikgu Aida Hafiziana Muhammad Sobri dari SK Pendidikan Khas Ipoh Cemor Perak. Hai Cikgu, apa khabar? Terima kasih kerana bersama kami untuk episod hari ini Geografi tingkatan 2. Baik, pastinya hari ini kita bersama-sama dengan murid-murid cikgu. Okey. Siapakah mereka? Jom kita berkenalan. Okey, bersama kita ada dua orang murid pada hari ini iaitu adik Khalif Daniel dan adik Fahim Izzat dari SMK Sulaiman Bentong Pahang. Faham. Hari ini kita nak belajar tentang alat komunikasi ke cikgu? Alat telekomunikasi di Malaysia. Di Malaysia. Baik, tanpa menghadirkan masa lagi, jom kita mulai. Okey, kita teruskan. Topik kita pada hari ini adalah telekomunikasi di Malaysia. Okey. So, apakah dikatakan dengan telekomunikasi ni, alat telekomunikasi di Malaysia? Okey, perkataan telekomunikasi berasal daripada perkataan Greek. Okey, tele bermaksud sangat jauh, manakala komunikasi bermaksud proses untuk menghantar informasi yang melibatkan masyarakat. Okey. Oleh itu, telekomunikasi bermaksud suatu interaksi yang melibatkan jarak yang jauh antara penyampai dengan penerima. Macam kita tengah bercakap berdua, kita tengah berkomunikasi. Tapi kalau jauh lagi, kita perlukan alat yang dikenali sebagai alat telekomunikasi. Okey, Khalif boleh faham, Khalif? Boleh? Boleh faham? Okey, Fahim? Fahim boleh faham? Okey, bagus tu, baik. Okey, kita teruskan. Okey, ini adalah alat telekomunikasi yang pernah wujud di negara kita. Yang pertama dikenali sebagai telegraf. 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 Apakah telegraf ini? Okey, alat yang diperkenalkan oleh pihak British pada tahun 1876 untuk urusan pentadbiran di tanah Melayu. Dah lama cikgu. Dah lama. Inilah rupa dia. Alat telekomunikasi moden lah yang diperkenalkan. Okey, kalau yang macam kita masyarakat Melayu, kita menggunakan alat-alat tertentu. Contoh menggunakan tanduk binatang untuk berkomunikasi ataupun memberi isyarat kepada masyarakat setempat. Okey, itu yang pertama. Okey, yang kedua, alat yang dikenali sebagai telefon. Lepas telegraf ni, adanya telefon. Wujudlah telefon selepas itu. Wujudlah telefon selepas itu. Jadi, telefon talian tetap mula digunakan di tanah Melayu pada tahun 1891. Dan menjadi sangat penting kerana permintaan meningkat dengan ketara. Ramai orang nak gunakan telefon. Yalah cikgu. Okey, pada Senang waktu itu senang nak berhubung. Ini contoh pada zaman dulu kan dia ada ganggang kat atas. Kat depan Ifan tu ada contoh telefon talian tetap. Yang pernah kita gunakan suatu masa dulu, kebanyakan rumah atau pejabat ataupun rumah ketua kampung, penghulu dan sebagainya ada telefon talian tetap. Okey. Yang dua ni cikgu ya? Yang dua tu contoh kat depan tu, itu adalah alat yang mula-mula digunakan. Okey.
Ada gagal. Kalau seperti paparan slide yang saya paparkan sekarang, bermula tahun 1891. 100 tahun lebih lah ni hebat. Ya. Yang dah berada di negara kita, Malaysia. Okey. Yang seterusnya, lepas adanya telefon talian tetap, adanya mesin yang dikenali sebagai mesin telex. Mesin telex ni macam mana mesin telex ni kan? Dia berkembang satu persatu. Okey, mesin telex ni adalah jaringan teleprinter mirip dengan jaringan telefon yang berfungsi mengirim pesanan dalam bentuk teks. Kalau kita call telefon, kita dengar suara je. Betul. Dia mesin telex ni, dia boleh suara dan berserta dengan teks. Suara boleh hantar. Teks pun boleh? Boleh teks pun boleh. Okey. Tapi teks yang ringkas. Contoh saya nak hantar teks dekat Ifan ataupun dekat adik Khalif kita ataupun adik Fahim kita yang bersama kita pada hari ini. Okey, kita untuk siapkan kerja rumah. Itu je, pendek je? Ada pendek je. Okey. Kalau kita hantar panjang-panjang, mungkin kita call. Itulah mesin telex sebagaimana rupa dia. Ini mesin telex. Besar juga cikgu. Besar. Sebab dulu kan teknologi masih kurang berbanding sekarang kan. Sekarang makin lama semakin kecil alat. Makin nipis alat dia. Yang dulu besar. Ini adalah dikenali sebagai mesin telex. Adik Khalif dengan adik Fahim okey Kalau okey, tunjuk tanda bagus. Masih steady? Saya yakinlah, cikgu yakin murid-murid di rumah pun masih bersama kita, boleh terus memahami apakah yang dikatakan dengan alat ataupun alat apa yang wujud di negara kita untuk memudahkan berlakunya komunikasi. Okey. Seterusnya adalah mesin fax. Senang moden sikit. Ifan tahu murid-murid di rumah dah moden sikit. Okey, teknologi telekomunikasi yang digunakan untuk memindahkan salinan dokumen menggunakan mesin fax yang disambungkan dengan rangkaian telefon. Tadi telex tadi, kita just tulis ataupun kita untuk menghantar mesej ringkas. Ringkas sahaja. Kita tak boleh nak hantar yang apa dokumen yang kita ada ke orang lain. Tapi wujudnya mesin fax ni, seperti gambar yang dipaparkan sekarang, saya ada satu dokumen. Latihan untuk murid-murid di rumah kita dengan yang di studio. Saya nak suruh mereka buat, saya hantar menggunakan mesin fax ini. Apa yang saya ada pada saya sama diterima oleh orang yang terima tu, sama. Macam mana cikgu? Dia macam photostat. Macam photostat. Maksudnya dekat cikgu macam tu, contohnya ada ABC, dekat saya pun sampai ABC juga. Tu dah berkembang sikit demi sedikit. Okey, lepas tu ada telefon bimbit. Dekat sini ada saya tunjukkan contoh telefon bimbit. Yang sana cikgu. Izinkan saya untuk ambil cikgu. Okey, boleh ambil yang telefon bimbit. Warna putih tu. Ada telefon bimbit. Telefon bimbit juga dikenali sebagai telefon selular atau telefon tanpa wire. Kalau telefon rumah dia ada wire tadi. Ada wire, betul. Kan Ifan kat ganggang dia kan ada kabel. Ada wire dia. Mula diperkenalkan di Malaysia pada tahun 1980-an. Tapi masa tu dia ada antena. Dia antena seperti yang berwarna hitam tu. Warna hitam tu dia ada antena. Ini kira yang barulah. Boleh cabut ke cikgu? Boleh cabut. Okeylah. Mungkin tak boleh guna kan? Tak boleh guna kan. Kalau yang dulu dia panjang. Saiz dia besar. Saiz dia besar. Itulah telefon bimbit yang mula-mula berada di tanah Melayu, di negara kita, di Malaysia. Bermula pada tahun 1980-an. Berapa puluh tahun dah tu? Kurang 40 tahun dahulu. Lepas tu lama berkembang di negara kita dan di seluruh dunia. Adanya alat yang dikenali sebagai telefon pintar. Pintar macam mana tu cikgu? Sejauh manakah kepintaran telefon ini kita tengok. Merangkumi perisian komputer seperti GPS, kamera digital, Bluetooth, internet dan juga aplikasi-aplikasi media sosial dan permainan maya. Macam mana rupa dia? Ini telefon pintar. Saya tak tunjuk dekat sini. Kenapa cikgu tak bawa sekarang ni? Sebab saya yakin murid-murid di rumah dan murid-murid yang berada bersama kita dalam studio pada hari ini ada telefon bimbit. Telefon pintar, bukan telefon bimbit. Telefon pintar. Boleh tengok telefon pintar adakah mengandungi ciri-ciri seperti yang saya paparkan di slide sekarang. Ada tak kamera? Mesti ada kamera punya. Mesti cikgu. Sebab nak suap foto. Suap foto. Mesti ada internet sebab nak cari maklumat tentang mata pelajaran. Geografi contohnya. Adanya aplikasi media sosial untuk berhubung antara satu sama lain. Dan ada permainan maya lah untuk menghilangkan tekanan. Mungkin nak happy-happy, nak seronok-seronok. Menggunakan telefon pintar.
Okey, ini adalah alat yang kita tunjuk. Ini kita terus kepada kemajuan telekomunikasi di Malaysia. Apakah kemajuannya? Penerokan dalam sistem telekomunikasi memasuki satu dimensi baharu dengan pembinaan stesen satelit bumi pertama di Kuantan pada 6 April 1970. Ada stesen satelit bumi. Dia macam parabola tu yang besar, tu. Ya. Okey, mana berkembangnya adanya siaran televisyen dan adanya siaran langsung dalam dan luar negara. Kita boleh tengok TV. Boleh tengok TV. Okey. Yang seterusnya adalah rangkaian telekomunikasi Malaysia meningkat maju dengan penggunaan kabel fiber optik dan gelombang mikro. Maksudnya dia makin cepat maklumat sampai menggunakan peralatan-peralatan yang berteknologi tinggi. Okey, kita teruskan lagi dengan telefon pintar 3G, 4G dan yang terkini 5G. Paling terbaru. Mempunyai banyak kemudahan seperti kamera beresolusi tinggi, capaian internet, menerima dan membalas email, perkhidmatan pesanan ringkas, perbualan video, telesidang dan pelbagai aplikasi yang boleh dimuat turun. Seperti yang berlaku dari sekarang ni, Pak. Ya, betul. Murid-murid boleh televideo, telesidang dengan bersama kita. Murid-murid di rumah boleh tengok saya mengajar dan kita berkomunikasi memahami apakah topik yang kita belajar pada hari ini. Sepantas kilat. Yes, sepantas kilat. Itulah kemajuan telekomunikasi yang berlaku di negara kita, Malaysia. Teruskan lagi, Telekom Malaysia ni syarikat telah memainkan peranan yang penting dalam usaha menyediakan telefon talian tetap dan memajukan industri telekomunikasi negara kita. Usaha ini dirancangkan lagi oleh syarikat telekomunikasi swasta, adanya syarikat swasta. Okey, ini adalah kemajuan telekomunikasi di Malaysia. Saya nak kaitkan lagi dengan apa yang berada dengan kita. Bersama kita pada kat depan Irfan tu ada mesin taip. Mesin taip. Mesin taip kan. Dulu kalau nak hantar nak buat dokumen, nak apa semua, guna mesin taip. Satu persatu tekan je. Kalau saya sebagai seorang guru nak sediakan soalan kepada murid-murid, pakai yang ni lah. Saya buat soalan guna mesin taip. Okey, dan berkembang. Berkembang. Dia berkembang ditunjukkan ke sebelah tu adanya komputer. Ada komputer. Tak apa, Pak, jangan risau. Dia tak lari. Dia tak lari. Cuba nak guna ni. Okey. Ada komputer terbaru ni. Dan kita taip, kita terus hantar. Tak payah dah nak betul-betulkan dan sebagainya. Itulah perkembangan. Okey. Khalif dengan Fahim, okey? Okey. Boleh? Okey. Itu adalah kemajuan telekomunikasi di Malaysia. Kita nak uji lagi murid-murid selepas kita belajar perkembangan satelit angkasa. Wah. Perkembangan satelit. Tadi perkembangan telekomunikasi ada satelit pula. Negara kita mula melancarkan satelit Asia, dikenali sebagai pelancaran satelit Asia Timur Malaysia MESAT pada 13 Januari 1996 seperti yang dipaparkan di paparan skrin sekarang, di slide saya sekarang. Okey, sehinggalah ada MESAT 1, MESAT 2, MESAT 3, MESAT 3A dan MESAT 3B. Yang latest ataupun yang terbaru adalah 2014. Ni ada satelit bumi, di mana satelit bumi ini, satelit angkasa ini membolehkan kita mengenal pasti ramalan kaji cuaca, kita menjalankan siaran langsung, siaran dalam dan luar negara. Kita mendapat maklumat berita-berita yang sahih daripada dalam dan luar negara. Itu perkembangan satelit angkasa di negara kita. Seterusnya ada yang dilancarkan satelit yang dinamakan sebagai Tiongxat 1. Tiongxat 1 pada 26 September 2000. Okey, utama dia, misi dia adalah pencerapan bumi. Kita cerap. Kalau kita tengokkan, kita nak tengok bentuk muka bumi kita, kawasan hutan dan sebagainya. Okey, pencerapan bumi, uji kaji saintifik dan aplikasi komunikasi. Okey, termasuklah perkembangan telefon yang 5G tadi. Ada 5G tadi. Yang seterusnya ada RazakSat, dilancarkan pada 14 Julai 2009, merupakan satelit mikro kedua yang berupaya membekalkan imej data yang lebih spesifik menggunakan kamera yang beresolusi tinggi. Maksudnya yang terkejut lepas ni ada gambar Irfan. Boleh nampak, cikgu? Boleh nampak. Sebab adanya satelit angkasa. Okey, ini bermula dengan MESAT, Tiongxat dan RazakSat. Okey, boleh faham Adik-adik, steady lagi semua. Steady lagi. Murid-murid di rumah, saya yakin murid-murid kekal dan terus untuk mengetahui tentang topik yang akan kita pelajari pada hari ini. Okey.
Ini kita nak kukuhkan pemahaman murid-murid yang berada di studio dan murid-murid yang berada di rumah yang bersama kita pada hari ini. Okey. Ni saya paparkan antara berikut alat telekomunikasi manakah yang terawal digunakan di negara kita. Okey, ada 4 semuanya. Yang moden lah ni yang moden. Yang moden, alat betul. terawal mungkin yang saya sebut tadi menggunakan tanduk binatang dan sebagainya kan untuk mengeluarkan bunyi, menggunakan kayu untuk kita ketuk. Betul. Okey, kita nak tanyalah adik Khalif dengan adik Fahim dan murid-murid yang bersama kita pada hari ini di rumah. Okey. Siapa nak jawab dulu? Mana? Okey. Okey Fahim. Dua-dua boleh kena jawab. Dua-dua kena jawab. Dua-dua kena jawab. Kena jawab, Okey. kena tengok. Tapi Okey. siapa nak mulakan Siapa dulu? nak mula dulu? Okey, silakan. Fahim. Fahim. B. Telegraf. Cuba baca dulu Fahim soalan dia. Baca soalan dan berikan Baca jawapan. soalan, berikan jawapan. Baca soalan. Antara berikut, alat telekomunikasi manakah yang terawal digunakan di negara kita? B. Telegraf. Okey, tak apa, kita simpan dulu jawapan Simpan dulu jawapan tu. Okey, Kita terima tengok kasih, Khalif dulu. Okey, Khalif, apa jawapan Khalif? Sama juga. B. Telegraf. Sama juga B, telegraf. Okey, ni kita tengok apakah jawapan dia. Pernyataan alat telekomunikasi. Itu kata kuncinya. Terawal. Awal maksudnya dulu-dulu. Dulu-dulu. Okey, digunakan di negara kita. Jawapan dia adalah telegraf. Betul. Terbaik. Betul semua tanya? Betul. Murid-murid di rumah pun saya yakin anda turut dapat jawapan yang betul. Saya pun sama. Dan kita nak bagi penghargaan lah kepada dua orang murid kita di studio. Kita nak bagi bintang. Berapa bintang nak bagi, cikgu? Setiap orang kita bagi satu dulu. Satu bintang. Satu bintang setiap Saya kena orang. lukis kat sini, cikgu, ya? Boleh? Okey, baik. Ikutlah Irfan nak bagi 3 bucu ke 5 Tiga bucu bucu ke. Okey, tidak Okey, masalah. kejap, Kita nak bagi lukis star, dulu. tanda penghargaan Okey. kepada murid-murid kita yang Satu menjawab bintang dengan untuk Khalif, satu bintang bintang untuk untuk Fahim. Fahim. Okey, terima kasih, Okey. cikgu. Jadi, apa kata kita berhenti berehat seketika, teruskan bersama kami dalam Didik TV KPM selepas ini. Didik TV KPM. Bersama kami untuk slot menengah rendah Didik TV KPM bersama saya Irfan Syahmi dan tentunya Cikgu Fitri hari ini berkenaan dengan alat telekomunikasi di Malaysia. Ya, betul. Pastinya akan ada, Cikgu, kepentingan dan juga faedahnya. Ya, Jadi pasti. apa kata kita mulakan. Okey, terima kasih Irfan. Saya teruskan. Ini kita tengok kepentingan telekomunikasi di Malaysia. Apakah kepentingan ni? Banyak sangat kemanfaatnya. Kita tengok satu persatu. Ada adik Khalif dengan adik Fahim. Kita terus bersama dan murid-murid di rumah. Okey, untuk kita terus bersama tentang kepentingan telekomunikasi di Malaysia. Apakah kepentingan? Yang pertama dah dapat berhubung dengan sesiapa saja di seluruh dunia dengan mudah. Dengan mudah. Mungkin, Itu saya suka mungkin murid-murid di rumah ataupun adik Khalif semasa nanti dia melanjutkan pelajaran ke luar negara. Betul. Okey, ni dia nak berhubung dengan ibu bapa Yelah, dia. kalau rindu macam mana rindu kan? kan. Tak ada masalah. Rindu kat cikgu ke. Okey, Rindu boleh. cikgu. Kita menggunakan alat telekomunikasi. Okey, itu adalah kepentingan yang pertama. Okey. Yang kedua adalah pengurusan dan pentadbiran negara lebih sistematik dan teratur. Okey, mungkin ada maklumat-maklumat penting yang perlu diketahui oleh semua orang, semua pihak dapat disebarkan melalui alat telekomunikasi. Sebagai contoh kan, mungkin kita menerima pesanan ringkas SMS memaklumkan tentang sesuatu perkara yang perlu diketahui oleh semua orang. Okay, mungkin kita boleh meninggalkan pesanan kan. Mungkin saya pesan, Irfan nanti datang belajar rumah saya, nak periksa. Contoh, okay, itu adalah untuk melancarkan dan melicinkan pentadbiran negara agar lebih teratur. Okay. Yang seterusnya adalah peluang pendidikan lebih luas dan menjimatkan kos melalui e-pembelajaran. Faham tak e-pembelajaran ni apa? Maksudnya belajar dalam talian ke, cikgu? Yes, belajar dalam talian. Okey, seperti mana murid-murid di rumah sekarang belajar menggunakan media-media telekomunikasi yang terkini. Okey. Fahim boleh Mungkin Fahim dengan Khalif ni sekarang tengah menjalankan e-pembelajaran, belajar bersama-sama bersama kita pada hari ini.
Seterusnya adalah data dapat disimpan dengan segera dan selamat. Okey, mungkin saya contohnya kan, saya simpan surat cinta dulu. surat cinta. Simpan lagi, cikgu, Sekarang dah habis dah reput. Okey. Okey, sebab atas kertas. Tapi kalau dengan ada telekomunikasi yang baik, contoh komputer tadi, Baik. kita boleh simpan dengan selamat, okey, dengan kemudahan-kemudahan dan teknologi yang terkini. Okey. Yang seterusnya adalah urusan kewangan dan perkhidmatan perbankan dalam talian membolehkan kita menguruskan wang di seluruh dunia dengan mudah dan lancar. Kita nak beli, kita boleh beli dalam talian sekarang. Okey, kita nak berbelanja di kedai ataupun di mana-mana kita boleh menggunakan kad saja. Betul. Okay, tanpa membawa wang tunai. Ia lebih selamat. Lebih selamat. Okey, Kalau kita nak beli barang contohnya RM2-3,000, takkan okey, kita nak bawa kita nak wang bawa banyak jumlah tu, yang kan? besar, betul? Bawa je sekeping Okey. kad, kita guna. Kita gunakan. Okey. Saya nak tanyalah kan, kita nak tengok, kita nak libatkan murid-murid kita. Okey, Khalif dengan Fahim, okey, pernah tak menggunakan urusan kewangan secara dalam talian ni? Pernah tak? Kongsikan pengalaman sikit. Kongsikan pengalaman. Siapa nak Okey, cuba siapa dulu? nak cuba dulu? Khalif pernah? Okey. Ah, Silakan pernah. Khalif. Pernah? Pernah. Okey. Cuba boleh kongsi dengan rakan. Contohnya lah, cerita kat Pak Irfan sikit. Beli nak apa buat? kan? Beli apa? Online ni. Contohnya membeli makanan secara dalam talian. Membeli makanan secara dalam talian kan. Dia bayar secara dalam talian dan memudahkan urusan. Tahu-tahu sampai. Tahu-tahu sampai dan lebih selamat sebenarnya kalau kita keluar rumah mungkin berisiko dan berlaku-berlaku perkara yang tidak sepatutnya. Okey, terima kasih Khalif kerana berkongsi dengan kita dan murid-murid yang berada di rumah. Fahim tadi awal-awal lagi dia kata tak pernah menggunakan, mungkin masih meminta bantuan daripada ibu bapa. Murid-murid di rumah pun mungkin ada yang macam itu. Okey, saya teruskan lagi dengan meningkatkan integrasi dan perpaduan negara. Okey, boleh mengukuhkan hubungan antara kita, macam saya dengan Irfan boleh mengukuhkan kita punya persahabatan. Okey, Khalif dengan Fahim boleh mengukuhkan persahabatan dan murid-murid di rumah di seluruh negara boleh menjalinkan hubungan, okey, perpaduan sesama kita. Yelah cikgu, contohnya Didik TV ni sendiri merupakan satu platform antara komunikasi yang baik. Yang baik, betul. Di mana murid-murid boleh mendapatkan aktiviti akademik bersama kita. Ya. Pembelajaran yang menyeronokkan. Betul. Okey. Itu yang saya Itu yang kita mahukan dan semua murid-murid di seluruh negara dapat manfaat dia dengan adanya telekomunikasi yang canggih, Dan yang moden di negara kita. Okey. Saya teruskan, kepentingan yang seterusnya adalah pelbagai maklumat dari seluruh dunia dapat diperoleh dengan melayari internet menggunakan komputer. Semuanya di hujung jari. Di hujung jari boleh cari maklumat. Dia punya kunci dia rajin dengan malas saja. Nak atau tidak, tapi murid-murid di rumah dengan studio ni pastinya rajin dan mahukan maklumat supaya mereka lebih mempunyai, orang kata, insan bermaklumat. Okey. Seterusnya kita pergi pada siaran langsung melalui aplikasi satelit, membolehkan penonton menyaksikan siaran secara langsung di televisyen. Yakinlah murid-murid rumah kan ramai peminat sukan, contohnya satu sukan. Bola sepak contohnya kan. Takkan kita nak pergi ke luar negara kan. Mungkin kita boleh menyaksikan perlawanan pasukan kegemaran kita melalui siaran langsung yang disiarkan di televisyen. Okey. Mungkin dekat TV mungkin ada siaran sukan kan? Ada siaran langsung, cikgu. Ada sukan. Okey. Okey. Seterusnya adalah setelah cuaca dapat memberi data ramalan cuaca dan fenomena alam dengan lebih tepat serta terperinci. Ini pun penting sebenarnya, Ini cikgu, penting. untuk Okey. persiapan diri kita. Persiapan kita untuk selamatkan diri kita, selamatkan harta benda, selamatkan keluarga. Okey. Khalif dengan Fahim sekarang dekat rumah hujan ke tak? Tak hujan. Tak hujan. Okey. Fahim pun sama tak Fahim hujan. hujan. Hujan ke tidak? Hujan. Hujan. Hujan sekarang. Okey, mungkin hujan tadi dapat diperoleh maklumatnya lebih awal melalui ramalan cuaca. telekomunikasi ramalan cuaca. Okey, jangkaan pada petang ini adalah ribut petir. Jangkaan pada tengah hari ini adalah panas. So kita boleh menguruskan ataupun boleh merancang aktiviti kita berpandukan ramalan cuaca. Betul. Okey. Seterusnya adalah dengan segala urusan kerajaan dan swasta menjadi cepat dan efisien. Seterusnya adalah mengeratkan silaturahim, kita dah sebut tadi kan. Mungkin kalau dulu kalau hari raya kita hantar kad
Kad ucapan. ucapan Sekarang raya. kita hantar yang bentuk video. Betul. Bentuk video. Selamat Hari Raya kepada rakan-rakan. Macam tu contoh kan. Lagi seronok, cikgu. Lebih seronok. Okey, lebih menarik dan lebih mengeratkan hubungan kekeluargaan dan rakan-rakan dan siapa saja. Okey ya, kita Yelah, sebab contohnya cikgu, kalau saya sendiri merupakan pelajar yang berada di luar negara, Ya, betul. tak boleh balik raya. Ini sedihnya. macam mana? Sedih tak boleh, tapi sedih. saya boleh buat video call Betul. kan bersama dengan ibu bapa saya dekat Hantar rumah video, tu. Hantar ucapan. video. Jadi benda tu saling membantu kita Ya. untuk mengeratkan silaturahim sesama sendiri. Ya, betul. Tepat sekali. Okey, kita nak buat pengukuhan. Ada soalan lagi, cikgu? Ada soalan lagi. Baik. Pengukuhan kepada adik Khalif, adik Fahim dan murid-murid yang berada di rumah bersama kita pada hari ini. Okey, kita tengok sebagai seorang murid kita nak bukalah, nak suruh adik Khalif, adik Fahim, adik murid-murid yang berada di rumah, kita sendiri, okey, untuk kita buka minda apa yang boleh kita manfaatkan, okey, dalam kehidupan kita berkaitan dengan alat telekomunikasi ini. Sebagai seorang murid cemerlang ni, semua murid-murid cemerlang ni, Khalif cemerlang, Fahim cemerlang, murid-murid di rumah pun pasti juga adalah murid yang cemerlang. Okey, sebagai seorang murid yang cemerlang, apakah kepentingan alat telekomunikasi kepada diri anda? Kita nak dengar pendapat. Mungkin murid-murid di rumah boleh tulis pendapat. Okey, pendapat masing-masing, apakah kepentingan alat telekomunikasi kepada diri anda sebagai seorang murid yang cemerlang. Baik. Mbak Ifan confirm murid cemerlang. Hai. Cerita cikgu Okey, mana? jadi Khalif. Okey. Okey, siapa dulu? Khalif ke Fahim dulu nak jawab? Dua-dua belakang saya ni, cikgu, Okey, semua Khalif. cemerlang. Jadi siapa Khalif yang mulakan dulu? Okey, Khalif, silakan. Okey. Khalif dulu. Okey. Alat telekomunikasi penting bagi saya kerana ia dapat menghubungkan saya dengan ahli keluarga yang jauh. Menghubungkan ahli keluarga yang jauh. Jauh, betul. Kunci dia kalau nak jadi cemerlang, kita kena jaga hubungan. Jaga hubungan. Jaga hubungan dengan keluarga. Pasti kita akan jadi cemerlang. Betul. Okey. Apa lagi, Khalif? Lepas tu untuk mengetahui berita semasa. Berita semasa. Bagus ni Dah tahu kena tahu. pasal berita Okey. semasa. Supaya kita tidaklah duduk dalam satu kelompok kita sendiri Yang je. ketinggalan. Jangan ketinggalan. Okey. Ada lagi yang Khalif boleh kongsi? Okey, yang ketiga kali. Sebagai seorang murid cemerlang? Untuk mencari maklumat untuk tujuan pelajaran. Cari maklumat. baguslah. Seperti Ifan sebut tadi kan, maklumat di hujung jari. Kan kita boleh dapatkan macam-macam maklumat dan kita boleh gunakan untuk kita cemerlang dalam pelajaran kita. Iya. Okey. Itu terima kasih adik Khalif, nanti kita bagi penilaian Okey. kepada adik Khalif. Teruskan dulu dengan kita dengan adik adik Fahim Fahim kita. Okey, silakan Fahim. Mungkin yang berlainan sikit dengan Berlainan Khalif sikit. Okey, apa? Fahim? Okey, Alat silakan. komunikasi, Okey. alat telekomunikasi penting untuk berkomunikasi dengan orang yang jauh. Berkomunikasi dengan orang yang jauh. Okey, apa lagi yang boleh Fahim manfaatkan sebagai seorang murid yang cemerlang? Apa Nak cemerlang kepentingan ni kan? nak cemerlang Apa ni? yang kena buat? Apa yang kena buat? Okey. Ada tak lagi? Ada lagi tak? Siapkan kerja sekolah. Cari Siap kerja sekolah. maklumat. Cari maklumat. Siapkan kerja sekolah. Apa lagi yang boleh buat? Cari maklumat tambahan. Kadang-kadang cikgu mengajar di sekolah, mungkin maklumat dia terhad. Betul. Tapi kita nak teroka maklumat yang lebih, lagi kita kena cari menggunakan alat telekomunikasi yang saya sebutkan Layari tadi. internet. Lagi internet tadi. Okey, terima kasih Fahim. Okey, terima kasih Khalif. Kita nak bagilah. Berapa bintang cikgu? Kita bagi Okey. 2 Untuk setiap Khalif? orang. Okey, 2 untuk Khalif, 2 dan untuk 2 Fahim. untuk Fahim. Okey, terima kasih Cikgu Fitri. Baik, sementara Abang Irfan nak tulis bintang dekat sini, apa kata kita berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami untuk Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM.
Inilah dia slot menengah rendah di Didik TV KPM. Hari ini kita sedang belajar tentang geografi. Cikgu Fitri, Ya, dalam saya. kehidupan kita, setiap perkara pasti ada perkara yang positif dan ada juga perkara yang negatif. Jadi Irfan rasa alat komunikasi ni ataupun alat telekomunikasi ni juga ada kedua-dua perkara itu. Betul tak cikgu? Ada. Tapi kita dalam kehidupan kita kena banyakkan yang positif. Positif. Saya setuju. Okey, banyakkan yang positif, yang negatif kita tak boleh nak elak. Tapi kita kurangkan. Kurangkan. Kita teruskan lagi dengan kesan telekomunikasi terhadap pembangunan negara. Okey, pembangunan negara kita menuju sebuah negara maju. Okey, bagaimanakah telekomunikasi ini memberi kesan kepada pembangunan negara kita ke arah negara maju. Okey, kita tengok. Okey, pembangunan telekomunikasi yang berkembang pesat dan menjadi salah satu daripada keperluan kehidupan manusia telah membawa kepada pelbagai kesan positif dan kesan negatif. Seperti mana yang Irfan sebut tadi lah. Ada baik dan ada buruk. Kita lebihkan yang baik, yang buruk tu kita kurang-kurangkan. Okey. Tengok kesan positif telekomunikasi yang pertama adalah e-perbankan. Okey, apakah yang e-perbankan ni adalah urusan perbankan boleh dijalankan di mana-mana sahaja. Betul, cikgu. Okey, kita bawa ada peralatan yang sesuai kita gunakan, kita boleh berada di mana-mana kerana capaian internet negara kita ni semakin lama semakin baik. Kita boleh berada di mana-mana untuk menjalankan e-perbankan. Betul, saya setuju sebab sekarang ni kita boleh lihat cikgu, tak semua orang perlu beratur di bank dah. Ya. Kalau tak dulu beratur panjang. Beratur panjang ni. Tapi sekarang disebabkan adanya alat telekomunikasi, Okey. kita tak perlu lagi beratur di bank. Tahu lah kesan yang paling efektif lah, kesan yang paling mendalam kepada masyarakat Malaysia bila tak perlu beratur yang panjang-panjang ni, kita lebih bahagia sebenarnya. Betul, cikgu. Tak stres. Kita tak stres. Okey. Itu adalah e-perbankan. Okey. Seterusnya adalah multimedia interaktif. Apakah yang dikatakan dengan multimedia interaktif? Okey. Memudahkan sistem pembelajaran. Macam kita sekarang ni Didik slide TV KPM. Didik TV KPM ini adalah salah satu contoh multimedia interaktif. Okey, slide yang saya paparkan, murid-murid di rumah boleh tengok, murid-murid di studio boleh tengok, kita sama-sama belajar, sama-sama menambah ilmu. Okey, yang seterusnya adalah telesidang. Sama juga manfaat untuk murid-murid, bukan sahaja murid-murid, macam-macam lah. Syarikat untuk kita menjalankan perniagaan, kita berbincang, guru sesama guru, ibu bapa dengan guru, saya dengan Irfan, boleh juga dengan telesidang, kan kita berbincang sesuatu yang bermanfaat. Apakah yang telesidang ni interaksi maya. Dua-dua duduk jauh tapi kita boleh tengok muka, boleh dengar suara. Boleh bercakap secara langsung. Boleh bercakap secara langsung, masa nyata dia panggil, masa yang sama. Okey. Yang seterusnya adalah perkhidmatan telekesihatan. Okey. Mungkin kurang digunakan di negara kita, tapi kalau kita perhatikan, mungkin ada orang telefon kita, encik dah makan ubat, mungkin kita membuat perbincangan dengan doktor kita melalui perkhidmatan telekesihatan. Pesakit boleh diperiksa oleh doktor pakar secara jarak jauh menggunakan teknologi komunikasi. Okey, mungkin kita pakar berada di luar negara, kita boleh bincang, dapatkan nasihat doktor tersebut Secara maya, menggunakan telekomunikasi. Okey. Seterusnya adalah kesan positif yang seterusnya, e-kerajaan. Apakah e-kerajaan? Rakyat dapat berurusan dengan agensi kerajaan secara lebih mudah dan cepat. Banyak perkhidmatan-perkhidmatan dalam talian. Okey, telah dibangunkan oleh agensi-agensi kerajaan untuk memudahkan rakyat. Okey. Yang seterusnya adalah e-dagang. Kita berdagang. Okey, mungkin Irfan pernah jual atau pernah beli dalam talian. Okey, itu dipanggil e-dagang, perkhidmatan dan jual beli dalam talian. lagi mudah. Lagi mudah kan. Mungkin saya boleh jual mesin taip tu. Boleh jual. Okey, mungkin itu cara. Saya boleh tolong cikgu, jangan risau. Itu contoh kan. Contoh kita menjalankan perkhidmatan e-dagang. Okey. Yang seterusnya adalah peluang pekerjaan. Banyak peluang pekerjaan yang dijana. Okey, apakah peluang pekerjaan ini? Perkembangan pesat dalam pelbagai sektor mewujudkan banyak peluang pekerjaan. Sebagai contoh, Ya. okey, host. Ah. Jadi host. Itu pun satu pekerjaan. kesan positif. Ya, kesan positif. Okey, mungkin Fahim atau Khalif berminat untuk berniaga kecil-kecilan dalam talian. Okey, contoh jual beg pun boleh dia menjalankan. Itulah kesan positif dari telekomunikasi. Okey, yang seterusnya adalah dunia tanpa sempadan. Kita boleh tahu apa-apa yang berlaku di seluruh dunia. Okey, cuma ingat ambil yang positif. Okey, yang positif, maklumat dapat diperolehi dengan mudah dan cepat melalui internet. Sekejap je, sap. Dah tahu dah. Dah tahu dah. Dah Apa yang tahu berlaku dah. dekat Amerika, Okey, apa yang berlaku dekat Britain, semua dah tahu. Semua. Banyak maklumat yang boleh kita
perolehi dengan adanya telekomunikasi. Itu yang positif. Kita pergi kepada negatif. Negatif tadi kita boleh nak elak negatif ni. Akan ada juga, akan ada. Cuma kita bagaimana kita nak alihkan dia punya jadikan kesan ia dia. sebagai satu mungkin pengajaran. Yes, bagus. Pengajaran mungkin kita boleh jadikan iktibar kepada kita supaya kita dapat elakkan dia. Apa kesan negatif dia? Maklumat berunsur negatif seperti keganasan, hasutan dan kabar angin sukar ditapis. Dapat, cuma kita pandai menilai lah. Murid-murid di rumah dan di studio bersama saya dapat maklumat, nilai dulu maklumat. Kerana kita sebagai seorang manusia, apatah lagi murid-murid yang cemerlang ni dapat menilai mana satu yang baik dan mana satu yang buruk. Betul cikgu, sebab sekarang ni kan mungkin apa yang berlaku di platform media sosial ni banyak fitnah yang berlaku. Jadi so kita kena, sebagai seorang pengguna media sosial, kita pertama sekali kena semak sebelum sebar. Ya, betul. Sabar sebelum sebar dan pastikan kita sharing sebelum sharing. Kita saring sebelum sharing. Saring sebelum sharing. Betul. Pastikan betul maklumat tu. Kalau tak perlu kongsi. Tak perlu. Pastikan betul. Terdapat yang kedua tadi, isu pencerobohan dan pencuri maklumat dalam sistem pangkalan data secara dalam talian. Ini bahaya juga, mungkin maklumat kita mudah diperolehi. Yang ketiga, terdapat maklumat yang tersebar di laman sesdawang yang tidak tepat. Seperti mana yang Irfan maklumkan tadi. Kita terus kepada pengukuhan. Kita nak kukuh. Uji minda. Cuma kita nak imbas balik sedikit apa yang telah kita pelajari tadi, murid-murid di rumah dan di studio. Kita belajar tentang kesan positif dan kesan negatif. Mana yang lebih banyak tadi yang kita belajar? Positif. Yang positif. Semestinya kita kena lebihkan yang positif supaya positif itu dapat kita ambil dan kita jadi insan yang berguna kepada masyarakat. Okey, kita nak tanyalah. Antara kesan telekomunikasi berikut, manakah yang paling penting kepada seorang murid seperti anda? Kita nak uji adik Fahim dengan adik Khalif. Dia dua orang je. Dua orang je betul? Tak ada orang lain nak jawab. Memang berdua je. Kita nak sebut siapa? Siapa nak angkat tangan? Cuba angkat tangan siapa nak jawab? Siapa nak jawab? Okey, Khalif dulu. Silakan Khalif. Baca soalan penuh, baca jawapan penuh dan baru pilih jawapannya. Silakan. Antara kesan telekomunikasi berikut, manakah yang paling penting kepada seorang murid seperti anda? C. Telesidang. Telesidang ni apa? Apa yang Khalif faham tentang telesidang? Telesidang tu macam kita apa? Kita apa? Tengah buat belajar sekarang. Yang belajar secara online lah. Betul lah tu. Betul lah tu. Kadang-kadang berdebar. Dia tahu jawapan tapi tak keluar lah. Seperti mana yang kita jalankan sekarang. Tak tahu lagi betul ke tidak. Kita dengar jawapan adik Fahim dulu. Silakan Fahim jawapan anda. Fahim bacakan soalan dulu. Baca soalan, baca pilihan jawapan, baru pilih jawapan yang tepat. Antara kesan telekomunikasi berikut, yang manakah paling penting kepada seorang murid seperti anda? A. E-dagang, B. E-kerajaan, C. Telesidang, D. Teleperubatan. C. Telesidang. Telesidang juga kita tengok jawapan dia. A. E-dagang. E-dagang ni berniaga dalam talian. Rasanya tak sesuai untuk murid. Tak sesuai untuk murid. Belum lagi. Kita nak buanglah dulu kan. E-kerajaan. E-kerajaan ni perkhidmatan melibatkan kebanyakan orang dewasa. Betul, macam cikgu. Macam saya kan. Telesidang macam Khalif sebut tadi. Tengah belajar sekarang. Belajar sekarang. Teleperubatan mendapat khidmat dan bantuan perubatan melalui sidang video ataupun cara maya. Tengok tadi. Kunci dia kesan telekomunikasi penting. Kepada siapa? Pada murid. Jawapan dia telesidang. Betul. Kedua-duanya dapat. Saya nak bagi kat Irfan, berapa Irfan nak bagi bintang kat dua orang ni? Kalau ikut saya rasa nak bagi 2. Cikgu macam mana? 2. Saya setuju. Cikgu setuju dengan saya? 2 bintang setiap seorang. Okey, terima kasih cikgu. Baik, sementara Irfan nak tulis bintang dekat sini, mungkin cikgu boleh berikan sedikit rumusan ringkas tentang kesan positif dan negatif untuk alat telekomunikasi. Kesan positif dan negatif, apa sahaja secara dekat sebagai seorang murid, dapatkan kesan yang kesan yang positif kepada diri anda. Contoh kesan positif kepada diri anda sebagai seorang murid, gunakan telesidang sesama rakan-rakan sekolah untuk berbincang. Kita ada study group. Ada study group, tak perlu dah berjumpa muka, kita boleh buat secara dalam talian. Itu yang
positif. Yang positif. Yang negatif kita kena elakkan, jangan sebarkan maklumat yang tidak sahih, apatah lagi berkaitan dengan rakan-rakan sekolah kita. Betul, cikgu. Kadang-kadang kita tak tahu maklumat itu betul atau tidak, so kita jangan sebarkan maklumat rakan-rakan yang buruk tentang rakan-rakan dalam media sosial. Tidak pasti, jangan kongsi. Okey, terima kasih Cikgu Fitri. Baik, apa kata sekarang kita berhenti minum dulu, boleh Cikgu? Boleh. Teruskan bersama kami untuk Didik TV KPM selepas ini. Didik TV KPM. Kembali menyaksikan slot mendengar rendah Didik TV KPM bersama saya, hos anda Irfan Syahmi dan juga Cikgu Fitri. Okey, Cikgu, saya nak tanyalah. Setiap perkara yang kita buat dalam dunia ni pasti ada etika tersendiri kan? Contohlah kita nak jumpa cikgu pun ada etikanya. Ya, dia peraturan. Peraturan. Jadi kalau untuk kita menggunakan alat telekomunikasi ni, pasti ada juga cara-caranya. Ya, ada peraturan-peraturan yang perlu kita patuhi supaya kita tidak menyusahkan orang dan kita duduk dalam keadaan yang sentiasa positif. Baik. Okey, saya teruskan dengan penggunaan alat telekomunikasi secara beretika. Ni khas untuk murid-murid di rumah, murid-murid di studio dan siapa sahaja yang tengok. Dia tak kisahlah murid ataupun bukan murid, ayah murid ke mak murid ke, boleh kita gunakan etika ini untuk kita sama-sama mendapat sesuatu yang positif dalam kehidupan kita. Okey. Etika merujuk prinsip atau tata cara moral atau nilai-nilai akhlak, iaitu adab dan sopan santun yang menjadi pegangan seseorang individu atau sesuatu kumpulan manusia. Kita kena hidup biar beradab. Itu. Ada moralnya. Ada moralnya, ada nilai murninya. Okey. Jadi etika penggunaan alat telekomunikasi yang pertama adalah hargai hasil kerja orang lain dan tidak melakukan aktiviti plagiat. Bahasa mudah, jangan curi. Jangan curi. Orang lain punya. Jangan ambil yang orang lain punya terus mengaku yang itu kita punya. Aduh, itulah perbuatan yang sangat-sangat tidak elok. Yang murid-murid di rumah, murid-murid di studio kita, Khalif dan Fahim, elakkan perkara ini. Jangan tiru. Kalau kerja rumah jangan tiru. Jangan tiru. Berbincang tak apa. Plagiat juga tu. Berbincang tak apa. Jangan tiru. Jangan macam sampai dekat sekolah pagi tu, aku nak tengok kau punya jawapan boleh tak? Tak boleh lah. Tak boleh lah tu, kita salin terus, tak boleh. Itu dikata dengan plagiat. Begitu juga dengan telekomunikasi ni, kalau kita ambil sesuatu maklumat dalam internet contohnya, kita terus ambil dan kita kata itu kita punya. Itulah perbuatan yang tidak elok dilakukan oleh sesiapa saja. Yang kedua adalah bersopan santun dan berhemah sewaktu berkomunikasi. Macam Irfan cakap kan, lemah lembut. Adik Khalif pun sama, Fahim pun sama dan murid-murid di rumah pun sama. Itu dipanggil bersopan santun dan berhemah. Tidak perlu mengeluarkan kata-kata yang kesat, kata-kata yang negatif, kata-kata yang boleh mengguris perasaan orang lain. Itu dipanggil etika. Kita nak telefon. Ibu apa khabar? Kita menggunakan intonasi yang sopan, lembut supaya hubungan kita lebih dekat. Yalah, kalau kawan yang call sekalipun jangan macam kenapa? Jangan macam tu, kita bagi assalamualaikum. Bagi salam. Bagi salam. Kan? Okey. Bagi yang beragama Islam bagi salam, assalamualaikum. Yang bukan beragama Islam boleh selamat pagi, salam sejahtera. Okey, itu adalah yang kedua. Yang ketiga adalah tidak mendedahkan hal-hal peribadi dan kata laluan kepada umum. Mungkin kita menggunakan perbankan online, perbankan dalam talian. Contohnya, kita tidak mendedahkan maklumat-maklumat peribadi kita kepada orang lain supaya maklumat itu tidak disalahguna. Betul. Disalahguna sekarang kan banyak skamer. Takut skamer. Kita kena jaga-jaga kena berjaga-jaga. Perkara peribadi. Boleh mendatangkan kerugian harta benda, boleh menyebabkan mungkin mengancam nyawa dan sebagainya. Yang seterusnya adalah kenal pasti kebenaran dan kesahihan suatu berita dalam internet. Sama seperti mana yang kita ulang sebelum ini. Kenapa perlu diulang? Supaya ia menjadi satu amalan dalam kalangan murid-murid di sekolah terutamanya, supaya dapat memastikan bahawa maklumat yang mereka terima atau berita yang mereka terima dalam internet
adalah satu benda yang benar Dan sahih. dan sahih. Yang seterusnya adalah elakkan daripada mengganggu dan merosakkan sistem komunikasi orang lain. Contohnya cikgu? Contoh, potong kabel internet. Aduh. Ah. Kenapa nak buat macam tu? Musnahkan kabel internet jiran contohnya. Geram dengan jiran sebelah, tarik kabel dia. Jangan. Sebab jikanya berlaku kecemasan, okey, boleh menyebabkan kerugian nyawa, menyebabkan kehilangan nyawa, kerugian harta benda. Okey, elakkan. Nak marah, kita kena bawa bertenang. Senyum macam kita, sentiasa senyum dan supaya kita dapat aura yang positif. Okey. Seterusnya adalah mendukung Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Jangan menyebarkan berita, jangan membuat kenyataan-kenyataan yang boleh mencetuskan perbalahan. Okey, jangan mendatangkan fitnah kepada orang lain. Jangan menghasut orang lain. Okey. Yang seterusnya adalah elakkan daripada menyentuh isu-isu sensitif yang melanggar undang-undang dan norma. Atau jangan menyentuh sensitiviti agama, jangan menyentuh sensitiviti perkauman, jangan menyentuh sensitiviti fizikal. Okey, itu kita sama-sama tegaskan, tanam dalam diri kita supaya kita menjadi seorang murid yang cemerlang. Baik. Okey. Yang seterusnya adalah menggunakan kemudahan telekomunikasi untuk hal-hal yang bermanfaat. Ya, ingat murid-murid di rumah, murid-murid di studio bersama kita, gunakan kemudahan telekomunikasi untuk hal-hal yang bermanfaat. Sahaja. Jangan telefon kawan lama-lama. Jangan telefon kawan lama. Kadang-kadang kita nak telefon ada satu perkara penting, tapi kita menggunakan telefon tu dengan perkara lain, cerita pasal benda yang tak berfaedah. Perkara yang remeh-remeh. Mungkin kita dah membazir duit. Betul. Itu kerana kita menggunakan duitlah untuk berkomunikasi tersebut. Kita nak tanyalah pula. Ni panjang sikit ni. Panjang sikit soalan ni. Sebab kita nak perlukan adik Khalif, adik Fahim dan adik murid-murid di rumah kita. Mungkin ada adik Haikal yang melengok. Mungkin ada adik Siti. Mungkin ada adik Kam. Betul. Abang Muhammad pun ada? Ya, mungkin ada adik Dinesh. So kita bersama. Yang pertama adalah berikan pendapat anda. Pendapat anda, anda menerima maklumat melalui aplikasi di telefon bimbit dan tidak mengetahui kesahihan maklumat tersebut. Tak sahih lah ke tak sahih? Betul. Apa tindakan anda? Di rumah, adik Khalif dengan adik Fahim. Itu yang pertama. Yang kedua, ada dua, kita bagi dua. Kita bagi dua supaya kita sama dapat manfaatkan. Ini macam situasi yang berkaitan dengan diri kita. Dan bila berlaku pada diri kita, kita boleh aplikasikannya dengan sebaik mungkin. Akan anda mengajak anda bermain permainan video secara dalam talian sehingga lewat malam. Aduh, mak suruh tidur tak tidur juga. Tidur. Apa pendapat murid-murid di rumah dan murid-murid di studio? Terhadap dua perkara ini. Kita bagi yang pertama dan yang kedua. Kita bagi yang pertama dululah. Okey, yang pertama dulu. Pertama dulu tadi adalah berkaitan dengan aplikasi di telefon bimbit tidak mengetahui kesahihan maklumat tersebut. Dapat maklumat dari aplikasi di telefon bimbit dan tidak mengetahui kesahihan maklumat tersebut. Apa tindakan? Adik Khalif dulu ke adik Fahim dulu? Siapa nak adik mula Khalif angkat dulu, tangan? kita bagi Fahim lah. Okey. Tadi dia Khalif dah. Boleh? Pun boleh juga, tak ada masalah. Apa dulu? Khalif? Khalif boleh? Boleh. Boleh. Okey, silakan. Soalan yang pertama. Saya yang pertama. Berikan pendapat. Saya tidak akan mempercayai maklumat tersebut sehinggalah saya mengesahkan kesahihan maklumat tersebut. Okey, nak sahkan tu macam mana? Macam mana nak sahkan? Okey. Saya akan buat check lah. Tengok dekat laman sosial yang boleh dipercayai. Laman web. Baik. Buat rujukan. Buat rujukan dulu. Kalau betul benda tu sahih, kita percaya. Tapi untuk Abang Irfan kan, Abang Irfan ada tips lah. Kalau nak buat rujukan tu, jangan berdasarkan kepada satu tempat Ya, sahaja. banyak tempat. Okey, kita ada lagi adik Khalif? Itu je. Itu saja. Okey, kita dengar Asyik. adik Fahim pula. Fahim nak buat macam mana? Sama juga. Sama juga. Okey, maksudnya sama akan juga. buat kepastian dulu lah cikgu Kepastian juga. Saring dulu. Fahim. Kita nak bagi Fahim jawab yang nombor 2. Kita bagi Fahim yang jawab nombor 2. Rakan anda mengajak anda bermain permainan video secara dalam talian sehingga lewat malam. Apa tindakan Fahim?
ataupun murid-murid di rumah boleh cuba fikir-fikirkan apa tindakan yang wajar dilakukan sekiranya ada rakan mengajak bermain permainan video dalam talian ni sehingga lewat malam. Pukul 2 pagi, pukul pagi. Esok nak sekolah Esok nak lagi. sekolah. Kalau cuti pun tak sesuai dengan umur kita yang perlukan waktu tidur yang cukup. Okey, silakan Fahim. Siapa nak mula? Okey, Fahim dulu. Saya akan menolak ajakan rakan saya kerana ia boleh menjejaskan kesihatan dan menyebabkan prestasi akademik saya merosot. Wah, terbaiklah Fahim. Terbaiklah Fahim. Sebab kalau tak cukup tidur nanti mengantuk dalam kelas. Betul. Tertidur. Tertidur. Dah terlepas dah. Terlepas pembelajaran. maklumat yang diberikan oleh guru. So dah macam mana nak jadi murid cemerlang? So tidur, okey tolak tapi pastikan murid-murid di rumah, adik Fahim dengan adik Khalif, kalau tolak, tolak dengan cara yang berhemah. Jangan menggunakan perkataan-perkataan yang tidak sesuai. Okey, tolak kan. Maaf, saya nak tidur. Kan. Ataupun maaf, saya penat hari ini. Maaf, esok saya nak ke sekolah. Okey, gunakan ayat supaya dia tidak menimbulkan satu perkara yang negatif. Betul, saya setuju. Okey. Dua-dua ni kita bagi 2 bintang. 2 bintang setiap seorang. Ui, dah penuh dah cikgu. Dah penuh, kita hujungkan dia. Okey. Bagi 1, hujung. 2, okey Fahim. 1, 2. Ataupun mungkin Khalif nak jawab yang nombor 2 ke sama juga? Sama, akan menolak juga. Sama juga. Okey, Okey. baik. Terima kasih cikgu. Mungkin sekarang ini cikgu boleh berikan sedikit rumusan tentang topik kita untuk episod ini. Kali ini kita belajar tentang bagaimana perkembangan alat telekomunikasi di negara kita dan kesan dia kepada pembangunan negara. Dia ada kesan negatif, ada kesan positif. Yang pastinya yang positif itu lebih banyak berbanding dengan negatif. Elakkan perkara negatif dan kita belajar juga tentang etika. Bagaimana menggunakan alat telekomunikasi supaya kita hidup dalam keadaan yang harmoni. Betul, dan sejahtera. Dan sejahtera. Cikgu, macam mana prestasi murid-murid cikgu hari ini? Cemerlang atau bagaimana? Secara cemerlang, Ya. termasuk host. Kita Host bagi pun cemerlang. penilaian dia cemerlang. Terima kasih cikgu. Murid-murid di Wah, rumah berpendapat juga pasti juga cemerlang lah. Baik cikgu, dan mungkin jangan lupa. ada yang tertanya-tanya, Tanya. di manakah mereka boleh dapatkan latihan pengukuhan? Dia boleh dapat melalui Pelantar Delima. Lantar Delima KPM. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada Cikgu Muhammad Khairul Fitri Ahmad dari SMK Sulaiman Bentong Pahang, dan terima kasih juga kepada jurubahasa syarat kita iaitu Cikgu Aida Hafiziana Muhammad Sobri dari SK Peringatan Khas Ipoh Cemor Perak. Baiklah, insya-Allah kita jumpa lagi. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye.